Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang mendengarkan kisah-kisah seram di channel Seram Santai. Dan kepada anda yang belum menekan butang subscribe, pastikan anda menekan butang subscribe. Dan juga kepada anda yang belum menekan butang like, pastikan anda menekan butang like. Untuk episod kali ini, Syafa nak kongsikan kepada anda tentang kisah seram ataupun kisah harimau jadian. Kalau anda sebagai seorang peminat kisah seram, mungkin anda dah sinonim ataupun biasa mendengar kisah seram penanggal. Yang mana hantu penanggal ini asalnya ialah seorang manusia yang normal pada waktu siang, tetapi pada sebelah malam, ia mampu menanggalkan kepalanya dan terbang bersama isi-isi perut. Untuk ilmu harimau jadian ni pula, ilmu yang dituntut boleh menyebabkan seseorang itu berubah menjadi seekor harimau. Dan Syafa nak kongsikan kepada anda tentang beberapa kisah harimau jadian. Antaranya kisah yang menjadi urban legend dan popular di dalam masyarakat orang ataupun penduduk Negeri Sembilan, iaitu kisah Tok Paroi. Dan nama Paroi sendiri dikatakan diambil daripada nama Tok Paroi. Tok Paroi ini dikatakan mempunyai ilmu gaib yang sangat tinggi. Selain Tok Paroi ini mampu berubah menjadi seekor harimau, Tok Paroi ini juga mampu membesarkan dirinya atau setinggi pokok meranti yang paling tinggi di atas gunung Angsi. Pendeta Zakbar ataupun sastrawan negara iaitu Zakbar merekod ataupun mencatatkan beberapa kisah Tok Paroi. Antara kisahnya ialah tentang seorang lelaki yang telah meninggal dunia dan jemaahnya pulang ke rumah menjemput cucunya, iaitu cucu lelaki. Dan jemaah lelaki tadi telah memimpin tangan cucunya pergi ke pinggir hutan sebelum jemaah lelaki tadi berubah menjadi seekor harimau, dan cucu yang dibawanya tadi duduk di atasnya, dan cucu lelakinya tadi dibawa menuju ke satu perkampungan yang dikatakan dihuni oleh harimau jadian. Dan di situ kelihatan kebanyakannya kelihatan seperti mereka menjalani kehidupan normal seperti manusia biasa. Ada yang mengaji, ada yang sedang belajar silat, dan ada juga yang bercucuk tanam. Dan budak lelaki yang mengikut datuknya tadi dianggap hilang dan menyebabkan ibu dan ayahnya mencari. Dan sehingga beberapa hari selepas itu, budak lelaki ini ditemui di bawah sebatang pokok kelapa dalam keadaan kebingungan. Kisah yang kedua yang dicatatkan oleh sastrawan negara Zakbar ialah kisah seorang kanak-kanak yang keluar daripada hutan menuju ke satu pasar, yang mana pasar ini diadakan pada hari terakhir bulan Ramadan, iaitu dikenali sebagai Hari Mantai. Hari Mantai ini di mana di situ orang ramai boleh mendapatkan barang-barang untuk dimasak untuk hari raya. Dan kanak-kanak lelaki tadi yang keluar daripada hutan, dan penduduk di situ sangat jarang dia memang tak pernah nampak budak lelaki ni. Jadi budak lelaki ni menuju ke arah seorang penjual daging kerbau dengan membawa 2 raga buluh, dan dia telah membeli banyak daging kerbau dan dimasukkan ataupun dimuatkan di dalam 2 raga yang dibawanya. Kemudian dia mengkandarkannya di atas bahu, berjalan menuju ke dalam hutan. Jadi penduduk kampung yang melihat budak ini merasakan aneh kerana
isi daging kerbau yang diisi di dalam dua raga tersebut ataupun dua bakul tersebut memang tak mampu dibawa oleh orang dewasa, malahan kanak-kanak. Jadi akibat penduduk-penduduk kampung ni, beberapa orang penduduk kampung ni curiga, mereka mengikuti budak lelaki ni masuk ke dalam hutan, dan penduduk kampung yang mengikuti kanak-kanak lelaki tadi ni terkejut apabila melihat budak lelaki tadi ni memberikan daging-daging kerbau yang dibelinya tadi ke arah seekor harimau yang sedang menunggunya di sebuah busut. Akibat ketakutan, penduduk-penduduk kampung tadi terus berlari bertempiaran, dan apabila mereka menceritakan apa yang dilihat oleh mereka di dalam hutan, ramai yang mempercayai bahawa jelmaan harimau tersebut ialah Tok Paroi dan budak lelaki itu adalah pembantunya. Ada satu kisah yang berlaku di negeri Pahang yang dicatatkan pada tahun 1860, iaitu abad ke-19 oleh Residen British Hugh Clifford. Maafkan Syafa. Yang mana satu kejadian yang mengorbankan hampir seluruh ahli keluarga. Yang mana ahli keluarga tersebut terdiri daripada 7 orang lelaki dan juga 2 orang wanita. Yang mana selepas mereka selesai makan malam, mereka dikejutkan dengan kehadiran seekor harimau yang masuk ke dalam rumah mereka. Di dalam pergelutan yang menyebabkan kesemua ahli keluarga tersebut terkorban dalam keadaan yang sangat kejam dan juga ngeri, salah seorang daripada ahli keluarga tersebut, iaitu seorang lelaki, berjaya menyembunyikan diri dan melihat sendiri bagaimana satu persatu ahli keluarganya dibunuh dengan kejam oleh harimau yang menceroboh masuk ke dalam rumah mereka. Pada keesokan harinya, orang kampung menjumpai ahli keluarga ataupun lelaki yang berjaya menyembunyikan dirinya ini, dan apabila dilihat daripada cebisan daging yang dikoyak oleh harimau tersebut, tiada langsung kesan darah, dan mereka mempercayai bahawa itu adalah kerja ataupun dilakukan oleh harimau jadian. Kalau di Malaysia pada zaman dahulu, untuk menjadi harimau jadian, seseorang itu perlu berubah ataupun mengamalkan ilmu hitam ataupun memiliki saka. Tetapi bagaimana pula kewujudan serigala jadian yang popular di luar negara? Pada 1573, seorang lelaki Perancis, Gilles Grainer, yang dikenali sebagai Gilles Grainer ini, dibakar hidup-hidup selepas 50 orang saksi melihat dia mengoyak dan memakan daging kanak-kanak. Dan apabila ditanya, dia menceritakan bahawa dia masuk ke dalam hutan berburu dan dia bertemu dengan syaitan. Kemudian syaitannya itu memberinya sebuah ataupun seperti memberinya kuasa magis untuk dia berubah menjadi serigala jadian ataupun werewolf. Ada beberapa mitos kepercayaan orang Sepanyol, iaitu masyarakat kuno Sepanyol atau masyarakat Sepanyol, Portugal dan juga Brazil, yang mana di dalam sebuah keluarga, jika sebuah keluarga itu mempunyai 6 orang anak dan kemudian anak ke-7 yang dilahirkan di dalam keluarga tersebut adalah lelaki, masyarakat kuno Sepanyol, Portugis dan juga Brazil ini percaya bahawa anak yang ke-7, iaitu seorang anak lelaki tersebut, akan menjadi serigala. Dan di Itali dan juga Perancis, mereka percaya seorang lelaki akan bertukar menjadi serigala jadian jika dia tidur di luar rumah pada waktu pada malam hari Rabu ataupun Jumaat,
Dan ketika itu pula adalah musim panas. Dan pada keesokan harinya, cahaya matahari terkena mukanya dipercayai lelaki tersebut akan bertukar ataupun mampu menjadi serigala jadian. Kebanyakan kisah harimau jadian pada zaman dahulu dicatat dan dibukukan oleh orang Inggeris yang datang ke tanah Melayu ketika itu, dan dipercayai ilmu harimau jadian diamalkan secara meluas pada zaman dahulu. Dan untuk pengetahuan anda juga, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pada tahun 1964 pernah mengarahkan sebuah filem yang mengisahkan tentang harimau jadian ini yang diberi tajuk Si Tora. Dan apa yang Syafa sampaikan tentang harimau jadian kali ini dapat sedikit sebanyak menambah pengetahuan anda tentang ilmu mistik orang Melayu. Dan untuk kisah Sang Kelembai pula akan dikongsikan oleh Brother Fai dari The Hunting Cruise dan PN, yang mana ini adalah kolaborasi kedua di antara channel Seram Santai dan juga channel The Hunting Cruise dan PN. Sang Kelembai dikatakan makhluk yang mampu menyumpah seseorang menjadi batu ataupun menyumpah sesuatu menjadi batu. Tetapi si Tanggang disumpah oleh ibunya menjadi batu kerana derhaka. Kita teruskan bersama dengan Brother Fai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada semua sahabat-sahabat di channel Seram Santai. Saya Brother Fai daripada channel The Haunting Cruise dan PN. Sebelum Brother Fai memulakan cerita, Brother Fai ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada empunya channel Seram Santai iaitu Syafa Ismail kerana sudi berkolaborasi bersama Brother Fai untuk kali yang kedua. Baiklah, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda semua mengenai dua artikel mengenai kisah Sang Kelembai. Sang Kelembai ialah makhluk luar biasa yang berhubung dengan watak kayangan. Dengan mempunyai tubuh yang besar dan tinggi, kuasa menyumpah dan menukarkan benda atau manusia kepada batu. Ia ialah sebahagian mitos yang berhubungan dengan makhluk ajaib yang menjadi kepercayaan dalam masyarakat Melayu dan di seluruh daerah Nusantara. Si Kelembai memperlihatkan negeri atau daerah berkenaan masih belum dipengaruhi Islam. Dengan maksud lain, agama Islam masih belum tiba ke daerah Nusantara ketika mitos ini dikisahkan. Asal-usul Sang Kelembai. Terdapat beberapa pandangan tentang kewujudan Sang Kelembai. Menurut Harun Matpiah, Kelembai berasal daripada manusia yang tinggal di daerah hulu negeri Pahang, Semenanjung Malaysia. Kononnya, ada dua orang adik-beradik, seorang bernama Tak Ong dan adiknya Tatang. Mereka selalu bertarung kerana Tak Ong sentiasa cemburu terhadap kelebihan Tatang. Pertarungan selalu dimenangi oleh Tatang dalam cerita ini. Sentiasa diperlihatkan kegagahan dan kepintaran Tatang. Antaranya, dia dapat mengubati luka dan penyakit mata abangnya. Dalam perlawanan memanah pula, kedua-dua telinga Tak Ong putus terkena panah Tatang. Tatang mempunyai sifat gagah seperti badang. Seluruh pokok perah di sekitar Pulau Raya dicabutnya kerana anak lelakinya mati termakan buah perah. Sehingga kini dikatakan Pulau Raya tiada pokok perah. Anak perempuannya juga mati kerana memakan buah perah dan mayatnya dikebumikan di Gunung Tahan. Isteri Tatang meninggal dunia akibat terjatuh ke dalam sungai Dong ketika melalui sebuah titi untuk menyeberang. Setelah kematian keluarganya, Kelembai menjadi seorang yang selalu berduka cita. Dia tidak gemar melihat orang bersuka-suka
Dia sering saja menegur dan menyumpah sesuatu yang dilihatnya. Pekan Kampung Gajah. Pekan Kampung Gajah di Teluk Intan, Perak, terdapat nama daripada batu di kaki bukit tunggal yang menyerupai bentuk gajah. Kewujudan batu ini dikatakan kerana gajah yang banyak di situ telah membuat bising, dan sang kelembai yang tidak suka dengan suasana bising telah menegur gajah-gajah tersebut. Akibatnya gajah tersebut dikatakan menjadi batu. Namun demikian, sehingga kini tidak dapat dipastikan kedudukan sebenar batu yang menyerupai gajah di Bukit Tunggal itu. Dalam masyarakat orang asli Semai di Kampung Gajah, jika mereka hendak memburu binatang di dalam hutan, sesiapa yang melaluinya tidak boleh sekali-kali menegur atau menyapa. Jika menegur juga, orang asli tersebut akan kembali semula ke rumah dengan tangan kosong, kerana beranggapan hasil buruan tidak akan dapat. Malahan mungkin akan ditegur oleh sang kelembai dan menjadi batu. Artikel yang kedua, iaitu mengenai sumpahan sang kelembai. Sang kelembai atau sang gedembai begitu sinonim dengan cerita-cerita rakyat dalam masyarakat Melayu yang sering diceritakan mempunyai kuasa sakti dan kebolehannya menyumpah manusia atau haiwan menjadi batu ketika dia sedang marah. Menurut cerita legenda, apa saja yang ditegur oleh sang kelembai akan bertukar menjadi batu. Makhluk gaib ini sering digambarkan dengan fizikal yang bersaiz gergasi, berwajah hodoh, berwatakan bengis, berambut merah dan panjang. Ia amat digeruni oleh makhluk-makhluk lain. Sang kelembai biasanya tinggal di dalam hutan belantara dan berhampiran sungai. Ia juga dikatakan gemar makan pucuk buluh dan menyebabkan orang kampung pada masa itu sukar mendapatkan buluh. Cerita sang kelembai sangat popular di kalangan masyarakat Melayu yang tinggal di Perak, Pahang, Kedah dan Pulau Pinang, dengan masing-masing mempunyai versi cerita yang berbeza. Versi Perak diceritakan pada satu hari, sang kelembai sedang membuat belat ikan merentangi sungai Perak. Tiba-tiba turun 5 ekor gajah untuk mandi-manda di situ dan membuat bising hingga mengganggu ikan yang ingin ditangkap oleh sang kelembai. Lantaran daripada itu, ia hilang sabar lalu bertempik, menyebabkan 5 ekor gajah sekaligus menjadi batu. Batu itu masih ada di Kampung Ara Panjang. Pekan Kampung Gajah di Teluk Intan mendapat nama daripada batu di kaki Bukit Tunggal yang menyerupai bentuk gajah. Kewujudan batu ini dikatakan kerana gajah-gajah di situ telah membuat bising dan telah ditegur oleh sang kelembai yang tidak suka dengan suasana bising. Akibatnya, gajah tersebut dikatakan menjadi batu. Dikatakan juga, permukaan berbatu di sekitar air terjun Lata Kinjang di Tapah dan Lata Batu Hampar di Padang Rengas terbentuk hasil sumpahan sang kelembai selepas berang ekoran anaknya mati di hempap pokok. Versi Pahang. Menurut cerita orang-orang tua, di Kampung Batu Sawar terdapat sebuah batu berbentuk sawar, iaitu sejenis alat menangkap ikan di dalam Sungai Pahang. Para pengunjung boleh melihat sendiri batu sawar ini lebih-lebih lagi menjelang air surut. Batu ini dikatakan terkena sumpahan sang kelembai kerana menghalang laluannya. Batu tersebut kemudiannya digelar Batu Sawar dan akhirnya menjadi nama rasmi bagi kampung tersebut. Kisah sang kelembai di Kuala Tahan biasa diperkatakan di kalangan masyarakat kampung dan orang asli suku kaum Batik dan Semelai. Dikabarkan ia suka singgah di kawasan air terjun 4 tingkat dan semua taman yang kini digelar sebagai race camp disebabkan keindahannya. Terdapat juga kesan tapak kakinya di puncak Gunung Tahan. Banyak kawasan kampung dikaitkan dengan kisah sang kelembai. Antaranya ialah
Batu Papan, Gua Kota Gelanggi dan Batu Katak. Di gua-gua Gelanggi ini, ia sering dikaitkan dengan orang bunian dan sang kelembai. Di situ juga wujud batu menyerupai pengantin bersanding, ular dan singa yang dipercayai akibat sumpah sang kelembai. Versi Kedah, di Kok Diang, terdapat batu seperti seekor kerbau yang dikatakan disumpah oleh sang kelembai di Gua Kerbau, yang mana satu daripada gunung di situ menjadi destinasi pelancongan terkenal. Versi Pulau Pinang, Pulau Pinang juga turut mendapat tempias sang kelembai. Di Batu Maung, Pulau Pinang, kesan tapak kaki sepanjang 33 inci yang ditemui dan dipercayai tapak kaki sang kelembai. Kesan tapak kaki yang sama turut ditemui di Bayan Lepas, Pulau Jerejak dan Pulau Aman. Memandangkan kesan tapak kaki sang kelembai sudah wujud beratus tahun di beberapa pulau sekitar Pulau Pinang, penduduk berbilang bangsa di sana mempunyai pelbagai cerita dan kepercayaan tentang gedembai mengikut budaya masing-masing. Masyarakat Melayu dahulu sering mengaitkan sesuatu penyakit atau kejadian pelik dengan alasan yang tidak rasional. Contohnya, bentuk batu-batu aneh dan batu menyerupai manusia yang dikatakan telah ditegur oleh sang kelembai akibat melanggar pantang larang orang tua-tua. Mungkin cerita mengenai sang kelembai direka bagi menakut-nakutkan kanak-kanak supaya tidak bermain jauh dari rumah hingga ke kawasan hutan. Sekian, terima kasih. Seram Santai.